يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, memberi taufik daripada Allah. Kita dapat bertemu lagi pada hari ini, sesi yang kedua, yang mana insya-Allah pada hari ini akan berakhirlah program kita pada hari ini. Insya-Allah dengan taufik pada Allah juga kita dapat berkorban datang untuk beri masa untuk menimba ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan dengan pengorbanan dan juga masa kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bersambung kepada kata Syekh Summal Ma'ani Sab'atun Lirra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Summal ma'ani munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisali wal pisali was sapah. Munazzah ni dia i'rabnya khabar mubtada' mahzuf. Dia punya takdirnya huwa. Asalnya huwa Allah munazzahun anil hululi wal jihah. Allah maha suci, maha bersih daripada hulul, bertempat. Tu. Wal jihah, dan berpihak. Hulu ni menempatlah, bertempat. Asal hulu ni menyerap masuk pada tempat. Jadi boleh makna hulul tu menempat, ataupun hulu ni makna as-sarayan. Seperti mana menyerapnya air di dalam kapas. Itu dah hulul. Jadi secara umumnya hulul makna bertempat. Mustahil Allah bertempat, wal jihah, dan berpihak, wal ittisal, dan berhubung, wal inpisal, dan berpisah, wasapah, dan juga bodoh. Tu. Allah Maha Suci daripada bertempat. Hulu ni bertempat ataupun menyerap masuk di sesuatu. Sama ada bertempat tadi ni, dipanggil bertenggak, dan kitab Baqarah menumpang di atas. Ada dengan jalan, ada dengan makna hulul. Hak tadi ni dalam Baqarah sebut berjelera. Yang bertenggak ataupun yang duduk di atas ni seperti warna-warna bagi buah. Tu warna merah. Merahnya buah, dia hanya di atas, di dalam tidak. Kalau kita cabai, cabai itu hijau tu dia panggil bertenggak di cabai. Dia duduk di atas. Tapi pedas tu dia punya hulul, sarayan. Maknanya berjelera pedas tadi ni ke seluruh juzuk cabai tadi.
Tu maknanya cabai itu keseluruhannya pedas. Itu dia panggil sarayan. Dalam Baqarah sebut berjelera. Berjelera disebut begitu. Allah dia bukan macam tu. Dia bukan duduk di tempat. Dia bukan bertempat duduk di mana-mana tempat. Sebab dialah yang mencipta tempat tadi. Wala yuqal aina man ayyanal aina. Jangan dikata di manakah tempat mereka yang menjadikan tempat. Itu makna aina man ayyanal aina. Liman aina liman ayyana aina. Sebab Allah yang mencipta tempat. Jadi tempat ni dalam kalau bahas dari ilmu makulat jadi panjanglah. Ulama bahas tentang tempat. Bila di nama tempat mestilah bertemu jisim, dia panggil zohir jisim. Dia panggil sutuh. Sutuh luar jisim dengan sutuh dalam jisim. Kalau kita kata kalau nak sebut air ataupun tanah liat, kita letak sesuatu jisim tu masuk ke dalam tempat tadi, maka tempat tu ialah dipanggil kalau yang ini masuk, dia masuk dalam tanah bak. Tempat ni yang mana kalau kita cabut, yang mana bersentuh, dia panggil sutuh luar jisim dengan sutuh dalam tempat itu. Mana dijumpa saja. Kalau macam ni, kalau kita cabut tengok, ni yang bertemu ni. Di sini yang dengan yang di dalam. Itu saja tempat. Walaupun macam sini, ini bukan tempat. Yang tempat semata-mata, mana yang bertemu. Permukaan dalam selut itu dengan permukaan luar jisim tadi. Jadi atas ni tak nama tempat dan ini pun bukan tempat. Tempat semata-mata bertemu je ni macam saya sebut sini. Masuk sini. Tempatnya ialah bertemu ini dengan yang ini saja. Ni di tempat. Kalau macam duduk macam ni. Tempatnya yang mana yang betul saja itu tempat. Di situ ada 4 perkataan. 4 pendapat tentang tempat ni. Tapi apapun, tempat ni khusus bagi jisim. Khusus bagi jisim. Itu bila kita belajar ilmu makulat ni bicara tentang makhluk. Berarti bila kita tak belajar makulat, jadi kita tak faham tempat tu. Kalau kita belajar makulat, kita tak berani nak mengatakan Tuhan tu bertempat. Bertempat ni dipanggil setengah daripada lawazim bagi jirim. Tu Allah dia tidak bertempat. Kita nak kata bertempat lagu mana? Sedangkan dia dulu sekarang macam dulu. Wa wa'al-an kama alaihi kan. Allah sekarang macam mana dulu? Dia macam dulu. Nisbah dunia ini, umur dunia yang ada sekarang ni berbanding dengan azali jauh. Sikit sangat masa dia. Masa dia sikit sangat. Walaupun juta tahun pun banding dengan azali. Allah bersendirian ni tak ada permulaan, dia bersendirian. Dia bersendirian ni. Kalau dunia ni umur yang 7 juta tahun, nak banding dengan azali, ketika Allah bersendirian, lama dan berbanding dengan abadi. Abadi ni sarmadi. Bila dah kiamat nanti, timbulnya dipanggil sarmadi abadi. Panjang, tak ada kesudahan. Kan abadi, tidak kesudahan. Bila kita masuk dalam syurga, kekal selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran. Begitu azali, tidak ada permulaan. Hidup dunia ini, umur dunia ini sebentar sangat. Dengan alam azali, dengan alam akhirat. Kita buat alam lah. Nak mudah bagi faham. Jadi Allah bersendirian ni juta, trilion. Tak ada bilang.
Masa dia bersendirian. Tu. Jadi tiba-tiba bila dia cipta makhluk ini, tiba-tiba kita kata Tuhan di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di arash dan sebagainya. Cuba kita buka minda kita. Dalam hadis Nabi sebut. Nabi sebut perjalanan hidup kita di dunia ni seumpama orang yang musafir di tengah padang pasir yang luas, lalu bila dia berjalan, dia nampak sebuah pokok, dia berteduh sebentar lalu dia berjalan. Pokok itu Nabi kata, itulah dunia ini. Dia berjalan di padang pasir, yang jauh, penat lelah, dia sampai satu pohon pokok, dia hanya berhenti sebentar untuk rehat, untuk hilang letih, lalu dia jalan. Pokok itu, itulah dunia Nabi kata. Sebentar sangat. Taklah macam kita katalah. Tak boleh buat banding, tapi gitulah. Macam kita tahu dari sini ke sini. Dunia ni seumpama setitik je alam ni, makhluk ni. Seumpama setitik situ saja. Dan sini tidak ada permulaan dan tidak ada hujung. Tiba-tiba dengan Allah Ta'ala cipta makhluk di sini, tiba-tiba kita menisbahkan semua yang ada kepada Tuhan. Ini masalah. Tiba-tiba, wa'al'an kama alaikan. Dia sekarang macam dulu. Kalau dulu Allah tidak di arash, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak di kiri, sekarang dia macam tu. Kenapa dengan setitik daripada masa berbanding dua masa yang panjang, berbanding dengan azali, tiba-tiba kita nisbahkan semuanya kepada Tuhan dengan setitik itu. Kita kena bayangkan azali ni, azali ni bukan trilion. Tak ada permulaan. Masa Allah bersendirian. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah pada hadis Bukhari. Ada Allah itu bersamanya pada masa itu. Kana Allah bila? Kalau banding dengan dunia, masa tu arah belum Tuhan cipta. Tuhan nak cipta arah seumpama di sana tu, setitik saja arah. Padahal masa Allah bersendirian, Allah hidup lama, tidak pernah tiba-tiba kita nak kata Tuhan duduk di arah dengan setitik masa dengan itu. Cuba kita fikir je. Orang dulu dia tak fikir banyak ni sebab semua faham, semua cerdik. Masa sekarang ni dia tak faham. Tiba nak kata Tuhan duduk di arah. Kan? Tengok dalam hadis tu. Nabi kata seumpama tu, kita musafir di padang yang luas, lalu kita nampak sebuah pokok, kita singgah sebentar untuk hilang letih, lalu kita berjalan. Pokok tu itulah dunia. Kalau umur ni dunia ni 100 juta tahun pun, itulah pokok yang kita berehat. Yang mana kalau kita duduk di permulaan padang pasir, kita tak nampak pokok tu. Halus pokok tadi. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala mencipta dunia, kita nak nisbahkan Allah. Apa yang dunia tu kat Tuhan. Kita nisbahkan masa. Azali tu bukan ada masa. Azali ni bukan masa. Masa ni ibarat daripada bertukarnya siang dan malam. Bersisih ganti matahari dan bulan. Masa tu kalau nak cerita ni, ada 5-6 perkataan dari ilmu akulat. Saya tak nak cerita lah. Kalau nak cerita masa ni. Harakatul aflak, macam-macam pendapat. Geraknya falak. Masa tu tidak ada falak. Matahari dan bulan tidak ada. Cakrawala, bima, sakti, belum. Arash pun belum ada pada masa tu. Itu mana? Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah, tidak ada bersamanya sesuatu pun yang lain. Kalau satu yang bersamanya, bukan azali dah nama dia. Dia panggil mala yazal. Dia panggil masa tu imkan. Masa imkan dia panggil masa tu. Yang tak faham bagi ingat ni lah. Bagi ingat kata macam tu lah. Nak buat macam mana? Tu. Dia tiba kita nisbahkan. Wahwalan kama alikan. Dia sekarang macam dulu. Macam dulu. Kalau dulu dia tidak terikat dengan tempat. Tidak terikat dengan zaman. Tidak terikat dengan masa dan sebagainya. Sekarang dia macam tu. Ya. Dia suka buat banding tempat kita sekarang. Kita sekarang ni. Sekarang ni kita pergi alam zuhir, alam kita. Dan di masa ni juga alam malaikat.
Malaikat bersama kita ni. Tapi malaikat bersama kita, kalau sekurang kita ambil 2 lah. Kan? Ramai pendapat ulama ada kata 7. Ada setiap anggota ni ada malaikat, kita ambil 2 rokit atid. Malaikat 2 ni kalau ada betul-betul jasad dah cukup dalam rokit atid ni, saya seorang je. Di sebelah-sebelah ni malaikat semua ada ni. Kalau malaikat semua yang ada dekat kita, ada sekarang ni, meletup berdewan ni. Tapi malaikat duduk di dunia lain. Sebut je dunia. Dia duduk di alam lain, dimensi lain. Dan sekarang ni, jin pun ada sekarang tuan-tuan. Jin pun ada sebelah kita. Jin tak guna malaikat, malaikat tak guna jin. Jin dengan alamnya, dimensinya, malaikat dengan dimensinya, kita dengan dimensi kita. Tapi jin, adakah malaikat duduk di dunia? Tidak. Kalau dia duduk di dunia, meletup dewan ni. Macam mana malaikat rokit atid duduk sebelah kita, sedangkan kita duduk rapat-rapat macam ni? Lepas tu kita tak boleh nak fikir tentang alam ini. Itu baru makhluk Allah yang Tuhan cipta. Nak sebut dimensi nak dipahamnya, Tuhan tidak dimensi. Dimensi Allah tak nak fikirlah. Tak nak fikir. Macam Isra' Mi'raj begitu. Itu Isra' Mi'raj menjadi pedoman kita. Kan? Haji sebut kemarin. Kalau kita kira perjalanan Nabi itu lama. Tapi sebentar. Sebab dia sudah dibawa di alam lain. Dia sudah dibawa di dimensi lain. Sehingga bertukar daripada alam basyari, alam manusia, kepada alam malaki, naik ke atas, sehingga satu alam, malaikat sini pun tak boleh naik. Jibril sini tak boleh naik. Kalau Jibril kata, kalau aku naik juga, pecah, meletup. Tu. Jadi masa Nabi naik tu alam malaki. Malaikat bawa dia. Kalau kira alam basyari, dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Tu. Tapi sebentar. Sehingga bahkan kata seorang ulama, Nabi keluar tu pintu rumah dia tadi, dia keluar Isra' Mi'raj tu, ditutup pintu tu, dia punya tu. Kan kunci tu dulu kan dia ada bulat tu. Elok Nabi sampai, eloklah kerap. Tapi sebenarnya itu sebentar ya. Alam dunia. Tapi Allah bawa alam lain. Ini selalu saya cerita, alam jin. Tu betul alam jin. Guru saya, Muhammad Makmawi, selalu cerita. Dan banyak tuk-tuk di Mekah dulu. Dulu di Mekah jin ni memang selalu duk tangkap orang kita. Bawa ke alam jin. Dulu kalau zaman syedok lah. Orang yang pergi pujuk jin, buat keluar balik. Dia ada pintu jin di Mekah. Pintu tu silap masuk, hilang pun masuk di dunia dia. Macam gambar Piramli. Tengok ada orang azan, tengok besar semua. Masjid indah. Tu saya cerita. Dia sesat, dia masuk dalam tu, jin buat sorak dah sampai dia nikah kahwin. Dia menikah sampai ada anak. Tu alam jin. Lama-lama sekali, dia berjaya keluar daripada alam jin. Keluar alam jin. Lepas tu dia pun heran. Bila tanya, kamu pergi mana? Awak? Pagi tadi kamu hilang, ni petang baru balik. Dia duduk di alam jin, dia nikah kahwin siap lah. Rupanya alam dunia, pagi tadi dia hilang, petang tadi baru jumpa. Tu kata, pelik. Tu hak makhluk. Kalau kita faham ni dekat Allah, kita tak mau fikir lagu mana. Bukan alam Tuhan, tapi nak pergi faham. Macam mana dunia Tuhan, kita tak nak fikir lagu hak dia. Hak dia cipta sekarang ni kita ni. Jin. Jin pun ada dalam ni. Hantu raya pun ada. Kalau ada lah. Malaikat pun ada. Tak kira bunian. Kadang-kadang di kampung kita tu, ada kampung bunian. Di padang bola kita tu kampung bunian. Kadang-kadang bunian marah agak, dilanggar anak ni masuk. Dia masuk dalam badan. Pergi tengok. Tu alam jin ni mana merata-rata guru saya cerita. Dia bahasa duduk dalam alam jin. Macam lama dia duduk macam dia duduk dalam jin. Sampai nikah kahwin. Rupanya sesedar pagi tadi dia hilang. Petang dia baru jumpa. Dia bahasa duduk lama. Dia kata Allah Maha berkuasa semua. Si nak pergi faham tu ya.
Itu maha suci daripada tempat dan pihak. Tu. Itu dalil Tuhan tak bertempat ni senang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan bersama kamu di mana kamu berada. Kan? Tu kalau kita nak pegang zahir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila kamu tanya tentang, apabila hamba aku tanya tentang aku, maka aku ni aku ni hampir dengan hamba-hambaku. Lepas tu kita tidak boleh pegang zahir. Kalau nak pegang zahir, kita boleh pegang zahir. Tuhan bersama kita di mana saja berada. Lepas tu bila Tuhan duduk di arahnya? Duduk ada bersama kita sedia. Tu. Tuhan ni lebih dekat daripada orang tegak. Tu kalau kita nak pegang zahir, tak boleh pegang zahir. Dalam hadis yang disebut, iza kana ahadukum yusalli fala yabsuk kibala wajhi. Siapa-siapa yang semayang jangan diludah di hadapannya. Sebab apa? Fa innallah kibala wajhi. Allah duduk berhadapan dengan wajahnya. Iza salla. Hadis riwayat Bukhari. Jangan diludah. Zaman dulu dia boleh ludah sebab masjid ni pasir. Tapi jangan duduk ludah. Sebab apa? Sebab Allah duduk di hadapannya. Dia nak pegang zahir. Bila Ar-Rahman al-Asisawa nak pegang zahir juga. Tu. Wa huwa Allah bis samawati wa fil ard. Tuhan lah di langit, Tuhan di bumi. Banyak ayat. Batu Al-Hafiz Ibn Jauzi Al-Hambali diriwayat dalam kitabnya dengan Dab'u Syubah Tashbih, menolak syubhah tashbih. Dia kata wa kana Imam Ahmad bin Hanbal la yaqulu bil jahlil bari. Imam Ahmad tidak pernah berkata Tuhan ni berpihak. Sebab apa? Li'anal jihad takhalli amma siwaha. Bila kita kata Allah berpihak mana? Di kanan. Maka dia akan mengkosongkan pihak-pihak yang lain. Jihad-jihad yang lain. Apapun Imam Ahmad kata, la yakulu, kata Al-Hafiz Ibn Jauzi, kana Ahmad la yakulu bil jahlil bari. Imam Ahmad tak kata Tuhan ini berpihak. Tuhan yang bari ini berpihak. Itu Imam Tahawi. Kita tengok Imam Tahawi kata, wa ta'ala anil hudud. Maha tinggi Tuhan daripada hudud, daripada batas. Wal ghayat, dan hujung, kesudahan. Wal arkan, wal a'dha, wal adawat. La tahwihil jihad asid. Tuhan tidak duduk di mana-mana pihak-pihak yang 6. Tidak seperti kasairil al-mubtadi'at. Sebenarnya banyak orang-orang yang bid'ah. Etikad bid'ah itulah etikad bid'ah yang paling dahsyat bila etikad Tuhan bertempat. Tiba-tiba kita yang kata Tuhan tak tempat, dikata kitanya bid'ah. Sedangkan mereka lah ahli bid'ah yang dahsyat. Ni macam kita kata kanan kiri. Semasa Allah bersendirian, Tuhan duduk di atas mana? Dia duduk di bawah mana? Dia duduk di kanan mana dan dia duduk di kiri mana? Sebab kita nak kata kanan, kiri, atas, bawah dengan nisbah. Tu. Kalau intibah sini ke sana, saya depan. Tapi kalau intibah sana ke sini, saya belakang. Nak belakang tak payah. Tuan-tuan semua kalih di depan sana. Saya belakang lah. Tu. Intibah sini ke sana, saya kanan. Iktibar sini ke sana, saya kiri. Iktibar ada di atasan dewan, kita bawah. Tapi kalau ada dewan di bawah, kita atas. Allah, masa azali, kita nak nisbah dia dengan apa? Kita nak kata di atas mana, bawah mana, kiri mana, kanan mana. Lepas tu, wa al-an, kama alaikan. Walaupun ini memanglah disebut dalam hadis Bukhari, tapi walaupun bukan perkataan Nabi, tapi ini rata-rata ulama ahli sunnah, ulama-ulama besar dan sahabat-sahabat yang mengatakan begitu. Sebab tu mereka cuba nak tolak ni wahwa al-an alama alaikan. Sebab bila kita pegang hak ni, kita boleh tolak segala pendapat mereka. Wahwa al-an alama alaikan.
Dia sekarang macam dulu. Lah ni mereka cuba nak tolak pendapat ni. Bahawa al-an ala ma'alikan. Bila kata Allah sekarang macam dulu, kalau dulu dia tak duduk di atas arah, sekarang tak duduk atas arah. Faham? Pegang tu. Lah ni macam-macam, sakit hati lah ni. Dan istilah hadis dhaif tak ada. Semua maudhu'. Maudhu'. Dhaif tak ada dah. Lepas tu bila dikorek-korek, dia dulu, bila kita sebut, hadis dhaif boleh beramal lagi. Nah, jadi payah bila hadis boleh beramal ni, jadi senang. Maudhu' senang. Semua maudhu'. Tapi kalau kita tunjuk kepada hadis dhaif, ni Imam hadis dhaif. Dia kata ni dhaif jiddan. Tak boleh beramal. Sebab ada imam kita kata kalau dhaif tu dhaif dia sampai tahap teruk, kita tak boleh beramal juga. Dia pun ini dhaif jiddan. Dia pun jiddan pula. Kita sebut hadis ni, di dalam ini ada seorang yang dia ini matruk, sebagai macam-macam. Pandai dah. Kan? Dia pun ambil di mana pun tak tahu. Senangnya sekarang ni. Kita pun mudah ditipu. Kita pun tak belajar hadis. Dia kata dalam tu ada seorang perawi yang lupa ingatan dan sebagainya. Kita pun senyap. Dan hak dia ambil tu pula pendapat ulama dia. Kita ni yang mentasdis, mentadif hadis, yang menilai hadis ni bukan semua sama. Imam Tirmizi tak sama. Ibnu Jauzi dengan Imam Subki tak sama dalam mentasih hadis. Kita ambil hak yang sebelah kita, lalu kita sebut. Dan kita pun bukan pandai menilai. Ambil nukil saja dalam Google. Ini masalah. Jadi dalil Tuhan tak bertempat, laisa kamitsli syai', senang. Laisa kamitsli syai'. Tuhan tak seperti satu. Ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Surah Maryam 65. Adakah kamu tahu bagi Allah tu samiyah sama? Sama tu rupanya daripada samiyah. Samiyah Ibn Abbas kata shibhan. Adakah kamu tahu bahawa Allah itu sama dengan makhluk? Tidak. Istifham ingkari bermakna nafi. Hal ta'lamu lahu samiyah. Adakah kamu tahu bagi Allah tu samiyah sama? Shibhan. Samiyah dengan mana? Shibhan. Sama. Ataupun masalan? Tidak. Itu. Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita kena tahu al-qayyum ni makna apa. Kalau kita kata Tuhan bertempat, kita tak faham makna qayyum. Qayyum ni apa? Yang amat berdiri dengan sendiri. Apa makna? Tak berhajat pada sesuatu dan tempat dan lainnya. Itu qayyum. Qayyum ni lah yang ulama sebut qiyamuhu binafsih. Cuba tengok apa ulama kata al-qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tu. Dalam hadis dalam ayat Quran yang lain, Allah sebut lagu mana malaikat 8 malaikat yang duk tanggung arasy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Menanggung arasy Tuhan engkau pada hari itu, pada hari kiamat nanti, 8 malaikat. Surah Al-Haqqah ayat 17. Menanggung arasy Tuhan nanti 8 malaikat tanggung. Maknanya kalau Tuhan duduk di atas arah, maknanya Tuhan telah dijunjung oleh malaikat yang 8. Ada malaikat duduk tanggung arah tu, lalu Tuhan duduk di atas, dijunjung lah. Mana Tuhan dijunjung. Maknanya apa? Malaikat yang 8 lebih kuat daripada Tuhan. Lebih hebat daripada Tuhan. Sebab apa? Tuhan sini pun duduk di atas arah yang ditanggung oleh 8 malaikat. Tapi golongan ni dia pandai sekarang ni. Bila kita cerita macam tu, dia tak boleh apa? Ini semua soalan-soalan kufur. Ayat dia pandai. Ini semua soalan-soalan kufur. Jawab dulu nak kata kufur.
Bila kita tanya, di mana Tuhan? Kita sebut, kalau Tuhan duduk di atas aras, aras besar ke? Tuhan kecil pada aras? Ini semua soalan-soalan kafir, kufur, bidah. Pandai. Jawab dulu nak kata kufur pun. Jawab dulu. Dia pandai. Kalau Tuhan duduk di atas aras, mesti aras kena besar pada Tuhan. Tak nak mau duduk kalau saya duduk di atas ni. Punggung saya duduk tengah-tengah ni. Mesti arah besar lagi. Dan bila Tuhan duduk di arah, mesti salah satu kena ada dulu. Siapa ada dulu sekarang? Kalau arah ada dulu, Tuhan ada kemudian. Kalau Tuhan ada dulu, sebelum tu, Tuhan tak duduk di atas arah. Jadi kita pun, bila dengar macam ni, kita sendiri pun tak sedap. Saya sendiri pun tak sedap nak cerita ni. Macam sebab kita duk bicara tentang Tuhan. Tapi, kita nak beri jelas. Berlakunya andaian macam ni dengan sebab persoalan yang mereka timbulkan. Bila soalan yang timbul, maklumat yang timbul tu tak betul, maka kita pun nak jawab jadi macam kena ikut mereka. Tu kena ikut saya, tak mau nak sebut ni, benar ni. Tak mau nak sebut. Tapi terpaksa kena sebut. Mereka cuba alih pandangan, mereka mengatakan mengaji sifat 20 ni susah. Mengaji cara mereka ni senang. Sebenarnya mengaji cara mereka tu lain susah. Cara kita, Tuhan tak sama makhluk. Senang. Tak fikir dah. Tapi mereka kata mengaji sifat 20 ni payah. Cara mereka payah sebab apa? Tuhan ada tangan tak sama kita. Tuhan duduk di tempat jenis tak ada. Apa lagi? Tuhan duduk di atas. Siapa kerti? Tuhan ada muka tak sama kita. Tuhan ada tangan sama kita. Sampai kiamat tak kerti. Tapi kalau kita mengaji kat tu, Tuhan tak sama dengan makhluk. Selesai, senang. Senang. Tapi dia cuba alih pandangan, dia cuba ubah perspektif manusia, supaya mereka set bahawa mengaji sifat 20 ni, sukar dan payah. Tapi kalau kita mengaji sifat 20 ni, senang saja, senang. Hak cara mereka payah. Payah. Itu. Lepas tu kata Al-Hafiz Ibn Hajar, fa inna idrakal uqul, mendapat akal li asrari rububiyah untuk mengetahui rahsia ketuhanan, qasirun, terbatas. Itu. Mana bukan semua kita boleh tahu. Fala yatawajjahu ala hukmihi, tak terkena di atas hukum Tuhan ni, lima wala kaifa. Kita tak boleh tanya mallah, kaifallah. Dan dia kata kama la yatawajjahu alaihi bi wujudi aina wa haisu. Kita nak kata aina Allah. Haisu ni makan, mata. Ini kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, jilid yang 1, muka surat 220. Itu. Itu yang saya sebut selalu. Kata ulama, man taraka arba'an kamula tauhiduhu. Siapa-siapa yang tinggal 4 ni sempurna tauhidnya. Kaifa wa kam, aina wa mata. Bila disoal tentang kaifa, lagu mana, macam mana Tuhan, wa mata, bila Tuhan, bila, aina, di mana, kam, berapa Tuhan, Tuhan besarkah kecil, Tuhan banyak mana. Tinggal 4 soalan ni, sempurna tauhidnya. Man taraka arba'an kamula tauhiduhu, kaifa wa kam, aina wa mata, wa kaifa wa kam. Ikutlah. Aina wa mata wa kaifa wa kam. Kita tinggal di menyoal di mana Tuhan, mata, bilakah Tuhan, aina, kam, kaifa, lagu mana, macam mana Tuhan, kam ni berapa. Sempurna tauhid kita. Jadi kita tak saduk pedulilah dengan pokok-pokok yang mengetahui itu. Tu. Habis. Wal ittisal.
wal ittisal. Macam kita kata zaman. Kenapa kita Tuhan tak berzaman? Zaman yang ada ni kebetulan saja dengan wujud Allah. Tapi Allah tidak terikat dengan zaman. Itu dalam Ibrahim, lam yataqayyad bi makanin wala zaman. Tuhan ni ada, tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan zaman. Ni sekarang pagi, Tuhan duduk waktu pagi lah. Kita tanya dah, Tuhan duduk di Malaysia ke sekarang? Sekarang di Arab Saudi malam. Di Mekah malam. Kalau Tuhan duduk di waktu pagi, di Mekah Tuhan tak ada. Ada sekarang ni, di tempat lain dah petang. Ada sekarang ni, tempat lain masih baru malam. Ada yang tengah malam, ada yang sedang pagi. Ada yang sedang tengah hari. Tuhan ni di mana sekarang? Kalau kita kata Tuhan duduk di waktu pagi sekarang, adakah Tuhan duduk di Malaysia? Tuhan duduk di Mekah? Ini semua soalan kupu. Dia mahu kita, dia jawab tak boleh. Bila dia tanya soalan gila, kita akan menjawab jawapan yang gila lah. Dia kalau acuan tu, qawalib. Kalau acuan tu arnab, agak-agak tu, dia akan keluar arnab. Dia tak akan keluar binatang lain. Acuan agak-agak tu. Kalau dia punya bentuk dia arnab, dia akan keluar arnab. Lepas tu dia mahu kita. Dia kata, lepas tu semua gila. Jawapan tu. Sebab timbul daripada soalan yang gila. Tu. Walittisal dan berhubung. Tu. Tuhan bukan berhubung. Walin pisah dan berpisah. Wasapah dan bodoh. Sapah tu dia nak sempurna baiknya. Sebab nak sama dengan jihad. Ittisal ni berhubung. Tuhan bukan berhubung dengan sesuatu. Dia berhubung ni, dia panggil kam. Dia panggil kam mutasir. Ini, dia panggil berhubung. Tahu mana berhubung? Kita potong jadi dua. Kita potong jadi kek tu dia panggil ittisal. Sebab apa? Sebab kita boleh potong kek tu kepada 4-8 ribu kita boleh potong. Jadi maknanya bila kek tu boleh dipotong, makna sebelum itu dia berhubung. Itu dia panggil kamuttasil. Dan impisal. Dan Tuhan pun bukan impisal. Kalau impisal dia panggil kamumpasil. Impisal ni begini. Macam goli 10 biji. Itu dia panggil munpasil, kamumpasil. Goli 10 biji. Sebiji, 2 biji, 3 biji sampai 10 biji. Semua tu impisal sama sendiri. Tapi bila kita himpunkan semua itu, dicanaikan semula sehingga jadi besar ni, sebiji goli dia panggil. Itu dia panggil mutasil. Dia panggil ittisal. Macam gunilah kita guna plastisin. Budak-budak duk main tu. Besar tu. Tu dia panggil ittisal. Tahu mana ittisal? Kita boleh ambil satu-satu bulat sampailah jadi 100 biji. Yang hak besar tu. Itu semua sebiji, 2 biji tu terpanggil inpisal. Kemudian kita pasal boring lah nak buat lain pula, kita himpun balik canai dia jadi bulat balik. Ittisal. Ni yang ulama kata, dan mana-mana rata ulama menyebut, jangan ditanyakan lima, wala kaif, wala aina, wala kam. Kam ni, bukan kam ni kita tanya, Tuhan berapa? Itu memang tak betul juga. Kam ni bila kita kata, Tuhan besar, tu kam. Kam ni dia ada dua. Kam muttasil, beberapa yang berhubung. Kam mumpasil, beberapa yang berpisah. Kalau tuan-tuan dengan saya, dia panggil kam mumpasil ni. Ni kam mumpasil. Seorang. Kalau bergabung jadi satu, dia panggil kam muttasil. Sebab tu Tuhan tidak dikatakan besar, tidak dikatakan kecil. Sebab apa? Besar tu kasratul ajza, banyak juzuk. Kecil ni qillatul ajza, sedikit juzuk. Sedangkan Tuhan tak berjuzuk. Ni nak bagi faham ni. Nak bagi faham betul-betul ni. Bila kita faham macam ni, balik kita tak fikirlah tentang Tuhan. Tak fikirlah. Itu kata kita belajar macam ni, dia susah dulu ya, lepas tu senang. Tapi belajar macam mereka ini, tidak ada jawapan sampai kita mati. Tidak ada jawapan.
Bila kata Tuhan di atas arah, betul kalau Tuhan? Tidak. Dia kata di atas arah lah. Macam mana jangan tanya. Tak ada jawapan lah. Sampai ke mati tak ada jawapan. Tu. Dia jawab macam-macam. Dia syok. Sebelum tu mereka jawab. Tuhan duduk di atas arah. Ada imam mereka tak mau sebut nama lah. Tuhan duduk di atas arah. Macam mana aku duduk bersila mengajar kamu ni. Tapi dah bila ahli sunnah duduk tojoh. Tak. Tuhan kata bertempat tu bukan macam kita. Bukan macam kita duduk. Macam tu lah dah. Kita jumpa kitab mereka. Masya Allah. Di Patani ada. Doktor-doktor di sana. Yang hak balik sana. Lillahi yadan. Bagi Allah dua tangan. Lillahi yadani hakikatan. Saya ada lagi kitab tu. Nak sebut nama tak seronok nak sebut kan. Kalau sebut tuan-tuan tahu. Kitab mereka di sekolah mereka di sana. Lillahi yadan. Kalau nak sebut yadan, biar pergilah. Mungkin Al-Quran sebut. Tak apalah. Tapi silap juga. Tapi tak apalah. Tapi hakikatan ni mana? Hakikatan. Lillahi yadani hakikatan. Sebab tu kalau kita biar macam ni, pok-pok ni, macam ni, teruklah di tempat kita nanti. Sebab saya nak sebut, pok ni bukan nak beritahu kata Tuhan di arah saja. Dia ada lagi tahap dia. Tapi sekarang tengok dulu lagu mana masyarakat. Terima atau tidak. Bila masyarakat terima, Tuhan bukan duduk di arah saja, duduk di atas kursi. Kursi duduk ada saja kan buat apa? Wasi'al kursi sama tiba laut. Kursi Tuhan luar. Kemudian nanti apa? Tuhan kakinya bergantung. Lalu pegang pen. Menghadap papan hitam. Ini bukan saya mohong. Di Patani ada satu kampung. Kampung tu siapa minta kacau. Bukan Patani, belah Yala. Saya tak mau sebutlah nama golongan pok ni tak sonok Tapi tuan-tuan faham kot tu. Saya sebut dengan golongan WA. Cukup dekat tu je. Semua di Pulau Pinang semua bertahu dah. WA tu WA. W besar, A besar. WA. Sedap sikit bunyi dah kan. Macam LA lah. Di Yala ada. Betul-betul tak bohong. Dia cerita dah. Dalam kampung tu semua pokok dia. Jadi senang dia mengajar. Ada Tok Wu pergi dengar masuk. Tuhan duduk di atas arash. Duduk di atas kursi. Memegang kalam. Kan kalam. Nun wal qalam. Dan menghadap loh mahfuz papan hitam. Ni. Tapi pok ni nak tengok dulu. Tuhan duduk di atas arah. Ada pok duduk lawang. Guru-guru. Tak boleh lagi. Jangan sebut duduk atas kursi lagi. Bila semua dah terima, bukan duduk atas arah saja, nak duduk saja nak buat apa? Tuhan tak nak kerja, duduk di atas kursi. Lawan pula lawan. Masyarakat pun senyap. Tutu pun bekat mati habis dah. Tinggal pok-pok dia ya. Bukan duduk atas kursi, duduk atas kursi saja nak buat apa? Papan hitam kan Tuhan ada. Menghadap papan hitam, loh mahfuz, fi lauhim mahfuz. Ini bukan saya mohong. Ada dia lah. Kita nak buat pergi lebih tempat tu. Dia lah, ada satu kampung tu. Kalau kita duduk di tempat mereka, lagi dahsyat kita dengar. Lagi tahu. Ni cuma mereka cucuk-cucuk tolak mari. Ada orang duduk lawan, duduk bunyi. Senyap. Nanti pentingnya golongan-golongan ni, yang duduk menentang ni. Bila hulur kepala mereka, kita katak-katak masuk, balik senyap. Hulur pula, katak-katak masuk. Bila hulur, sikit-sikit jatuh. Boleh tahan ni. Hulur lagi. Jadi saya tak boleh, saya marah. Ini makna ittisal dan impisal. Faham no? Ittisal dan impisal. Ini makulat ni, perbahasan makulat. Wasapah dan bodoh. Bodoh ni wad'u syai' fi ghairi mahalli. Letak satu bukan pada tempatnya. Sedangkan Allah tu Al-Hakim, Al-Mudabbir, Al-Khabir, Al-Alim. Itu habis. Tempat yang laju saya nak laju. Summal ma'ani. Kemudian ni selepas kamu tahu tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiah, summal ma'ani, kemudian ma'ani sab'atun, kemudian bermula segala sifat ma'ani bagi Allah itu 7 sifat, lirra'i, bagi seorang yang melihat, bagi orang yang melihat, yang memantau, yang ambil perhatian, maka dia tahulah bagi Allah ada 7 sifat ma'ani. Tu ar-ra'i mana an-nazir, al-muta'ammil, orang yang merenung dan meneliti, itu mana ar-ra'i. Apa dia 7 sifat tadi? Ai ilmuhu al-muhit, ilmu Allah yang meliputi. Ilmu Allah yang meliputi. Tu
Meliputi maknanya merangkumi, mana tidak ada sesuatu pun yang boleh lari daripada pengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh lari daripada pengetahuan Allah. Itu makna muhit, meliputi. Baik. Al-muhit bil asya' dengan segala perkara. Segala perkara ni apa dia? Sama ada perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Itu makna bil asya'. Sebab ilmu Allah ni dia bertakluk dengan yang wajib, dengan yang mustahil, dengan yang harus. Apa makna bertakluk ilmu Allah dengan yang wajib? Allah Ta'ala tahu bahawa dia itu Tuhan dan dia itu ada sifat-sifat ma'ani. Bahkan Allah Ta'ala tahu akan tahu. Allah Ta'ala tahu akan tahu dengan tahu. Bukan tahu. Allah tahu akan tahu dengan tahu. Ada faham? Allah tahu akan tahu dengan tahu. Apa mana? Allah tahu dengan sifat tahunya. Allah Ta'ala tahu dengan sifat tahu, dengan sifat pengetahuan, akan tahu akan pengetahuan, akan ilmunya. Allah ilmu akan ilmu dengan ilmunya. Mana apa? Allah Ta'ala tahu bahawa dia ada ilmu. Dia tahu dia ada ilmu dengan apa? Dengan ilmunya. Itu mana Allah Ta'ala tahu dengan tahu akan tahu. Dia Tok Guru ni kita sonok kali kita jumpa dia saja bagi begitu dia cakap. Tu. Sampai kita pening. Dia nak bagi kita main mengaji lah. Tu. Tok Guru dulu. Kadang kita pergi jumpa tu kita nak ambil mutiara kata mereka ya. Kadang dia main dia belik, dia cakap belik itu. Dalam kitab dia, ya'lamu ilmahu bi ilmih. Yubsiru basarahu bi basarih. Yasma'u sam'ahu bi sam'ih. Mana Allah tahu akan tahu dengan tahu. Tu dia. Allah tahu akan tahu. Yasma'u basaruhu. Allah Ta'ala lihat akan lihat dengan lihatnya. Tapi lihat ada dua mana. Ada mana ismi, ada mana masdari. Tak apalah. Itu Ummu Ibrahim kita baca dah itu. Yang mana sifat-sifat ni saya nak laju sikit lah kot. Banyak benda nak cerita ni. Di belakang ni tasawuf. Hayatuhu. Dan hayat Allah. Dia panggil penghidup. Jadi Allah Ta'ala tahu akan yang wajib. Allah Ta'ala tahu akan yang harus. Naik kita ni. Dan Allah Ta'ala tahu akan yang mustahil. Apa mana? Allah Ta'ala tahu mustahil ini tidak boleh ada di Tuhan. Allah Ta'ala tahu di sebalik risiko yang akan ada kalau sekiranya ada benda mustahil. Bukan mana Tuhan tahu mustahil ini, Tuhan tahu bahawa dia ada isteri. Jangan. Dia tahu di sebalik apa yang akan terjadi sekiranya ada perkara-perkara yang mustahil ini. Tuhan tahu bahawa mustahil ini mustahil ke atas Tuhan. Itu makna Tuhan tahu dengan perkara mustahil. Baik, hayatuhu, sifat penghidupnya, wa kudratun, dan sifat kudrat, wa iradatun, dan sifat iradat. Kudrat mana berkuasa, iradat mana berkehendak. Wa kullu syai'in kainin aradahu hayatuhu wa kudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah. Saya nampak makna bukan kainun, syai'in. Wa kullu tu mubtada, aradu jumlah tu khabar. Nih. Ini habislah perbahasannya. Okey, kudrat iradat semua habislah. Nanti dekat taluk saya nak cerita pula kudrat tu, saya tak mau cerita tu. Baik. Setiap suatu kainun. Di sini terjemahan di sini ingat sikitlah. Banyakan terjemahan-terjemahan yang kurang tepat. Nak terjemah di sini. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap suatu kainin yang ada. Kainin makna maujudin, setiap suatu yang ada, aradahu. Setiap sesuatu yang ada itu menghendaki ia Allah akan sesuatu itu. Apa makna? Setiap sesuatu yang ada itu semua dengan kehendak Tuhan. Setiap sesuatu yang ada ini menghendaki ia Allah. Tak apa terjemah itu, menghendaki Allah. Cuma ciptaan tak payah bodoh. Setiap sesuatu ada. Bermula tiap-tiap sesuatu yang ada menghendaki ia Allah. Begitu. Tuhan nak, maknanya semua yang ada ni
dengan kehendak Tuhan. Maknanya tidak berlaku di dalam kerajaan Allah, di dalam milik Allah suatu yang Tuhan tak kehendak. Melainkan semua ada kehendak. Sama ada hak baik atau hak jahat. Sebab tu dia kata, wa in yakun bididdihi qad amara. Wa in yakun, dan sekalipun bididdihi, dan jikalau sekalipun adalah dengan lawannya. Lawan mana? Dengan lawan bagi kain suatu yang ada ini. Qad amara, Tuhan menyuruh juga. Yakni sekalipun wa in yakun, dan jika adalah bididdihi, dengan lawannya, lawan suatu yang ada ini, qad amara, sesungguhnya menyuruh ia Allah. Amara, alif pada amara tu dia panggil alif itlaq, semata-mata alif. Alif nak sempurna bit saja. Ni, walaupun suatu yang ada itu Allah Ta'ala suruh dengan lawannya. Contoh kufur. Ada. Kufur tu berlaku. Tapi Allah tak suruh. Allah suruh dengan lawan kufur. Mana? Allah suruh dengan iman. Walaupun kufur tu berlaku, tetapi Allah tak suruh. Tapi Tuhan nak. Kufurnya Abu Jahal, Tuhan nak tak? Tuhan nak. Tapi Tuhan suruh tak? Tidak. Faham ni? Dekat sini dia terjemah ni dia belik sikit. Mana-mana nusrah saya tengok pun banyak dia kurang tepat nak terjemah ni. Sekalipun ada dengan lawannya, lawan suatu yang Tuhan kehendak itu, qad amara, Tuhan perintah. Ni sekalipun menyalahi perintah Tuhan. Tuhan perintah suruh beriman. Tuhan tak perintah suruh kufur. Tapi kalau kufur tu pun aradahu, Tuhan nak juga. Maknanya berlaku kufur tu dengan kehendak Tuhan. Tu. Jadi maknanya kufur Allah tak suruh. Tetapi kufur itu berlaku dengan kehendak Allah. Mana boleh kita kata Abu Jahal tu kufur dengan sendiri? Tuhan tak ambil peduli tu. Dia kufur dengan sendiri dia. Tak semua hak Allah belaka. Qada dan qadar Tuhan. Hak ni payah perbahasan ni. Lepas tu kalau mengajar tauhid ni sakit. Kalau orang tanya lah, tak tahu. Ni nanti soalan ni teruk saya nak kenal ni. Soalan macam-macam. Tambah kat belah KL ni. Kalau main hak makcik-makcik kan, mak datin bertanya Allah. Dia tanya pelik-pelik. Tapi insya-Allah kita mengaji tak takutlah. Insya-Allah bukan nak cakap besar dak wa amma bi ni'mati rabbika. Nak tanya Tuhan kat mana? Mai tanya aku. Bukan nak tanya Tuhan kat mana, kita nak jawab Tuhan di situ. Tak heran lah sekarang ni kalau nak tanya bab-bab ni. Bukan kita nak puasa nak wa amma bi ni'mati rabbika apa hadis. Kalau hal lain saya takut juga. Tapi kadang-kadang mai soalan bokek dengan tuan, kadang saya takut nak jawab. Sebab tu kadang-kadang saya takut juga tauhid ni. Takut apa? Takut dengan Tuhan. Nak jawab tu boleh jawab. Tapi takut dengan Allah. Takut dengan dia. Sebab kita duk macam jahat adab. Kita duk bicara tentang sampai sedalam-dalam gitu. Tapi sebenarnya kita je bahasa dalam. Ulama' dulu hak saya sebut ni tak ada dalam lagi. Cuma kita je bahasa dalam. Macam contoh kita tengok. Kalau semua manusia tak menutup aurat, bila satu masa kita tutup aurat, kita akan nampak ini ni suatu yang dahsyat, satu paksaan, satu keberatan. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya. Itulah sebenarnya. Macam kita tengok banyak perempuan yang tak pakai tudung. Sebenarnya itu berat tu. Kalau ada zaman sahabat, kata Sayyidina Umar, saya tak tahu lagu mana. Dia tarik pedang. Bukan dia nak bunuh perempuan tu. Tapi dia pun tak boleh duduk. Tapi kita boleh duduk dengan suasana kita sekarang. Kita boleh duduk. Tapi kalau sahabat, kalau ada, tak keluar rumah. Kalau ada zaman sekarang ni. Kalau keluar perempuan tak bertudung, pakai pakaian ketat. Sahabat, la haula wala quwwata illa billah. Dia pun tak boleh hidup dalam dunia ni. Tapi kita boleh hidup. Sebab kita dah biasa dengan benda ni. Macam benda tauhid ni, dia sebenarnya tak dalam. Tapi kita tak pernah bincang. Bila kita tak bincang, bila sebut, kita bahasa Allah.
Tingginya. Padahal bukan tinggi ni. Tak tinggi. Tahu mana tak tinggi? Kalau kitab yang besar-besar, saya sendiri pun tak faham. Kalau tuan-tuan ada yang tak faham saya bercakap, saya sendiri tak faham langsung dalam kitab-kitab besar tu, dalam kitab tauhid tu. Nabi tahu kata kalau ulama ni kalau bercakap lagi tahu lah. Sampai saya sendiri pun tak faham tidur. Faham. Tapi ulama dulu biasa benar ni, perbahasan ni biasa. Tu. Dia bukan teruk pun ni, tak teruk sangat. Tapi sampai kadang ada satu tahap teruk, saya sendiri pun tak mau dengar dah. Dulu saya mengaji di Wak Bayang, bukan kata Tok Guru teruk dah. Dia cerita dalam sampai saya pun tak mau terima dah. Dalam sangat dia bahas sangat. Sampai saya sini tak mau terima dah. Tok Guru nak ceritalah, saya tak mau duli dah. Sampai tahap tu. Dia cerita dalam sangat. Gurang cerita, saya tak mau duli dah. Hak saya duk ambil ni, semua ni hak ringan-ringan, hak saya duk sebut ni. Itu kalau tak faham, tak tahu kan. Hak berat, saya tak mau terima dah. Dia duk bahas lagu mana ilmu Tuhan ni, tasawuf ke, tasdik. Kalau tahu, saya sebut, bila sebut itu, saya tak mau. Saya tak peduli lah. Tok Guru duk cerita, saya tak mau catat lah. Sebab bagi saya ni, terlalu dahsyat sangat. Dia cerita sampai nak bahas sampai dekat dengan Tuhan kan. Jangan kau fikir tentang Khalik ni. Tapi sebenarnya tak salah. Bagi orang yang nak faham, tapi saya dah tak mau. Saya sini pun tak sanggup nak terima. Sampai tahap tu ada. Sampai saya mengaji sampai tahap tu. Wa iyakun bididhi. Dan jika adalah dengan lawannya, lawan syai'in kain, suatu yang ada, yang berlaku ini, qad amara, Tuhan berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh. No? Jadi, jika suatu itu berlawanan daripada apa yang diperintah. Tulis begitu. Ni wa in yakun bididhi qad amara, yakni jika ini sekalipun suatu itu berlawanan daripada apa yang disuruh dan diperintah. Contohnya apa dia? Hak berlaku itu berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh, kufur. Kan? Kufur tu Tuhan nak. Tapi Tuhan suruh tak? Itu makna berlawanan qad amara dengan apa yang Tuhan perintah. Tuhan tak perintah kufur. Tapi Tuhan mau. Mau lawan lah. Kufurnya Abu Lahab. Itu dengan kemauan Tuhan. Tapi jangan tanyalah, kalau itu Tuhan mau Abu Jahal ni kufur. Kenapa Abu Jahal masuk api neraka pula? Ni soalan cukup banyak. Saya letih nak jawab. Kat mana begitulah orang tanya. Qada dan qadar. Dia sampai satu tahap tak boleh jawab, itulah jawab. Sebab apa? Nak beritahu kita betapa tinggi ilmu Allah, kita tak boleh nak fikir. Lepas tu sampai ulama sekarang dia sini pun apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ulama sampai tahap tu, kalau tanya tentang ni, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan disoal apa yang dia buat, apa yang dia tindak. Nanti di akhirat kita putus hujah. Kalau Abu Lahab nanti dia nak lawan dengan Allah di akhirat, ya Allah, kamu telah mentakdirkan aku mati kafir, kamu telah menjadikan aku kafir. Kenapa kau masuk neraka? Abu Lahab nak berhujah tak boleh lawan nanti. Bukan berhujah dengan sebab takut cerita lain. Kalau Allah bagi dia tak takut pun, dia tak boleh nak berhujah dengan Allah bila Allah telah kemukakan hujah kenapa kamu mati masuk api neraka. Jangan. Itu sampai tahap tak tahu itu tahu. Tak jawab itulah jawapannya. Nampak tu? Allah ni, bila kita tak tahu dia, maka itulah tahu. Subhanallazi yu'rafu annahu la yu'rafu. Subhanallazi yu'rafu annahu la yu'rafu. Itu kata ahli tasawuf. Maha suci Tuhan, yu'rafu, dikenali bahawa dia tidak dikenali. Tuhan ni, dikenali bahawa dia tidak dikenali. Bila kita tak kenal Tuhan, maka itulah hak kenal Tuhan ni bukan kisah. Kenal kunhu, hakikat zat Tuhan. Tak kenal hakikat Tuhan macam mana, lagu mana. Sebab tu sampai tahap kita mengaji ilmu tauhid, lalas sekali apa kesimpulannya? Tuhan tak di mana-mana, Tuhan tak bermacam, Tuhan tidak besar. Itu orang tak tahu hakikat. Itu memang betul. Itulah tahu. Sampai dia kata apa? Mari aku nak mengajar kamu hakikat Tuhan. Itu bohong. Itu Tok Guru bohong. Hakikat Tuhan dia nak cerita. Akhirnya tu. Fal qasdu ghairul amri. Fal qasdu tulis. Fal iradah. Iradat itu. Jadi apabila kamu tahu sesuatu yang berlaku itu dengan kehendak Tuhan, waktu itu bertentangan dengan kehendak. Ni. Sesuatu yang berlaku itu dengan kehendak Tuhan. Walaupun sesuatu itu bertentang dengan
suruh. Macam mana? Kufur. Itu berlaku dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan suruh tak? Tidak. Faham ni? Ini syair. Dekat sini payah sekali. Kat sini dia payah. Pal qasdu. Kalau kau tahu begitu. Pal qasdu ni pal iradatu. Maka iradat ghairu amri. Iradat tu bukan suruh. Iradat tu lain daripada suruh. Itu. Mana? Tak semestinya bila Tuhan nak, Tuhan suruh. Macam kufur pula. Tuhan nak. Tapi Tuhan suruh tak? Allah tak suruh pun dia kufur. Habis tu macam mana? Tak ada macam. Patrahil mira. Maka tinggallah segala. Tinggallah perdebatan dan pertengkaran. Tinggal daripada berdebat dan bertengkar. Itu maknanya patrahil mira. Maka hendaklah campaklah olehmu akan bantahan ataupun tinggalkan daripada berkelahi dan bertengkar lagi tentang masalah ini. Jadi pokok alim arba'an, maka sebenarnya kamu telah tahu ada 4 jenis, 4 kategori. Pokok alim tak, maka sesungguhnya engkau telah tahu. Bukan maka ketahuilah engkau, tak, bukan. Itu fi'il amal tu. Maka sesungguhnya engkau telah tahu ada 4 pembahagian. Bukan 4 bahagian, 4 pembahagian. Maknanya tentang suruh dan nak dan tak suruh. Kalau kita tengok ada 4. Itu pokok alim tak, arba'an, 4 perkara. Pil kainat, pada makhluk ini. Berkenaan segala perkara ciptaan. Maka hendaklah jaga pahfaz al-maqamah. Maka hendaklah kamu jaga akan maqam ini, akan tempat ini. Mana? Pertama, maknanya, ingatlah, pertama, di Tuhan nak dan Tuhan suruh. Ingat, ni pertama. Dia ada 4. Tuhan nak dan Tuhan suruh. Seperti Abu Bakar. Tuhan nak lah. Sebab tu Abu Bakar beriman. Tuhan suruh tak beriman? Ya, Tuhan suruh. Tuhan nak dan Tuhan suruh. Yang kedua, Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Mana? Kufurnya Abu Bakar. Tuhan nak tak? Tak. Tahu mana? Sebab dia beriman. Tuhan tak nak Abu Bakar kufur. Dan Tuhan suruh nak Abu Bakar kufur? Tidak. Dua lah. Tuhan nak, Tuhan suruh, seperti iman yang Abu Bakar. Tuhan nak dan Tuhan suruh beriman. Dan Tuhan mau Abu Bakar beriman. Sebab tu Abu Bakar beriman. Yang kedua, Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Mana? Kufurnya Abu Bakar. Tuhan tak mau Abu Bakar kufur. Sebab tu dia tak kufur. Tuhan suruh tak kufur? Tak. Okey, tu yang ketiga. Tuhan nak, Tuhan tak nak, tapi Tuhan suruh. Tuhan tak nak, tapi Tuhan suruh. Seperti iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal tu Tuhan tak nak. Sebab tu dia tak beriman. Tuhan tak mau iman Abu Jahal. Tapi Tuhan suruh tak beriman? Suruh. Itu maknanya tak mau, tak nak dan suruh. Itu. Tuhan nak, Tuhan tak nak. Tapi Tuhan suruh. Macam iman Abu Jahal. Allah suruh Abu Jahal beriman. Tapi Tuhan tak tentu dia beriman. Okey? Yang keempat, ialah Tuhan tak suruh. Tapi Tuhan mau. Tuhan nak. Tuhan tak suruh. Mana? Tuhan tak suruh. Kufurnya Abu Jahal. Kufurnya Abu Jahal Tuhan suruh tak? Tak suruh. Tapi Tuhan mau tak? Mau. Itu maknanya Tuhan suruh. Tuhan tak suruh. Tapi Tuhan nak. Kufur Abu Jahal. Kufur Abu Jahal. Allah tak suruh pun Abu Jahal kufur. Tapi kenapa dia kufur? Tuhan nak. Ini perbahasan ni kan nak bahas panjang. Sebab apa? Dia berkait dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kita tengok Zuhir, memang kita mudah faham perkataan dia. Senang jawab kalau kita faham pendapat Mu'tazilah ni. Tapi oleh kerana Al-Quran dan hadis yang dalam sebut, jadi ulama al-sunnah telan. Ya, kufur Abu Jahal tu, mana kufur Abu Jahal tu Tuhan dan Tuhan tak suruh. Tapi kalau ikut Mu'tazilah, kufur Abu Jahal tu, Tuhan tak suruh. Tu. Tuhan tak suruh. Sebab mereka pegang apa ni?
Tuhan ni dia hanya nak aslah, benda suluh dan aslah. Benda salah wal aslah itu. Dia berpegang atas konsep teori tu. Itu nanti. Mungkin sampai tempat dia saya akan cerita nanti. Jadi kita berhenti dulu pada kata kalamuhu wasam'u wal absaru bahwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Kita berhenti selama 20 minit. InsyaAllah. Wallahu alam bisawab. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني إنها لحظات شكر وامتنان